Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. So hari ini aku akan explain ataupun cerita sikit pasal one of the function di dalam M+. So sebenarnya aku nak review daripada bermula, tapi sebabkan aku punya recorded ni, software ni tak boleh nak catch chatting. So aku kena buat so straight kepada interactive chat di dalam M+. So aku dah test video yang terbaru aku tu. Semalam aku cuba untuk post video tu, tapi ada komen bahawa dia tak nampak chatting. Dia ada just nampak muka hadapan M+ punya itulah interface. So mungkin problem lah daripada segi software aku guna ni. So aku terus direct kepada interactive chat. Dah dalam M+ online. Sebab apa aku suka interactive chat dalam M+. So sebab apa dia banyak membantu aku dalam segi untuk membuat technical analysis ya. So fundamental selalunya aku akan refer kepada KLC screener, and sometimes juga aku guna RHB Trade Smart. So RHB Trade Smart, korang boleh tengok video aku yang aku dah upload. Cara aku mencari fundamental analysis untuk certain company menggunakan RHB Trade Smart. So M+ ni aku fokus kepada technical analysis. Bermaksud aku akan kaji charting lah. Bermaksud kaji pergerakan saham. Alright, so aku akan tunjuk beberapa cara ataupun mungkin beberapa function di dalam M+ chat, interactive chat. So interactive chat ni korang boleh cari bila korang pergi dekat counter yang korang nak kaji. Klik kanan dan cari menu interactive chat. So just tekan interactive chat, dia akan keluar macam ni lah. Ini adalah gambaran interactive chat dalam M+ online. So M+ online sebenarnya menggunakan chatnexus.com. So aku baru lagi discover apabila aku buka interactive chat, dia agak menarik dan agak agak user friendly. So user friendly. So aku akan cerita sikit function-function dalam interactive chat dalam M+ ni. Dalam masa sama aku akan cerita juga, aku akan review juga counter yang JFM, counter JFM, menggunakan interactive chat ni lah, chatnexus.com. Alright, so dalam chatnexus.com ni, dalam M+ online chatnexus.com ni, apa yang menariknya, dia dah setkan kat sebelah kanan ni korang boleh tengok dia punya menu dia. Alright, so dia dah setkan support dan resistance. Yang merah ni kalau kita boleh buat, kita boleh pergi kat pencil ni. Ni pencil. Alright, kita boleh lukis sekali. Merah ni menunjukkan ini adalah resistance. Yang hijau ni menunjukkan support. Beberapa support lah yang dibuat secara automatik. So dia ada support pertama, ni support pertama yang atas, support kedua di bawah. So ini dapat banyak membantulah saya bersedikit. Bukannya 100% betul sebenarnya. It depend juga kepada analisis kita. Mungkin betul, mungkin kurang tepat. So it depend kepada analisis kita. So kalau kita nak padam line ni, kita just pergi kepada pemadam ni, kita just klik kat tu. Apa yang kita lukis lah. So apa yang menarik dalam interactive chat ni, kita boleh lukis. So itu yang aku minat lah. Kita tengok belah kanan ni, dia ada sediakan support dan resistance. Lepas tu beberapa gambar candlestick kat sini. So ini ada candlestick. Ini aku pun tak pasti apa nama dia. Ada 3 versions pergerakan harga saham yang kita boleh tengok lah. So kebanyakan trader selalunya akan guna candlestick lah, sebab apa, senang nak nampak kan. Alright, so kalau kita tengok interactive chart ni, yang putih ni bermaksud harga saham bergerak naik lah. Harga saham bergerak naik. Yang hitam ni bermaksud harga saham turun. So itu adalah warna yang ada lah. Hitam dan putih. Hitam dan putih. So bawah ni adalah volume. Hijau ni adalah volume pembelian yang naik. Yang merah ni adalah penjualan pressure lah. Maksud penjualan yang ke bawah. Alright.
Apa lagi ya? Okay, so ini untuk besar, ini untuk zoom. Okay, so ini kita boleh snapshot lah. Okay, kita boleh snapshot carta ni. Okay, kita boleh snapshot dengan tekan snapshot ni. So nanti dia akan jadi sebagai JPEG ke PNG tak silap aku. Okay, so korang boleh buat discussion. Okay, bagaimana pergerakan saham tu lah. So agak menarik. Okay, so apa lagi aku nak cerita? Okay, so jom kita tengok. Okay, kita try review. Selalunya aku tutup support and resistance. Kita tutup dulu support and resistance ni. Okay, jom kita review counter GFM. Kita dalam masa sama kita akan guna this chartnexus.com lah. Okay, so kita tengok GFM ni. Okay, secara kasar dia, kalau kita tengok pergerakannya hanya bergerak secara sideways. Okay, so dengan resistance pada 22 sen setengah dan juga support pada kalau kita boleh buat dekat 16 sen. Okey. Aku susah nak dapat 16 sini. Okey 16 sen. Alright, so kalau kita tengok, okey, so aku guna gambar pensel kat sini, kita tengok pergerakan dia. Okey, pergerakan sideways. Alright, pergerakan sideways sebelum dia break, okey, dia break resistance pada 22 sen setengah ni pada 1 Mac dengan volume yang amat signifikan. Okay, sehingga berjaya naik setinggi 48 sen setengah sebelum dia mempunyai selling pressure dan tutup pada harga 40 sen setengah kat sini. 40 sen setengah. So kalau kita tengok JFM mempunyai beberapa resistance yang dia dah pecah dekat sini satu. Pada 25 sen dia berjaya pecah. Lepas tu pada 32 sen pun pecah juga. Dan pada last one is tak silap aku pada 37 sen setengah. So 37 sen setengah. So sekarang ni dia cuba untuk pecah next resistance pada 41 sen. Tapi tutup pada 40 sen setengah. 40 sen setengah. Dia gagal untuk pecah 41 sen. So beberapa resistance kita boleh tengok dekat sini, nombor 1 kat sini, nombor 2 dekat sini dan nombor 3 dekat sini. Nombor 4 dekat sini ni resistance yang dia perlu pecah lah. So 4 resistance yang dipecah. 22 sen setengah, 25 sen, 32 sen, 37 sen dan sekarang ni cuba pecah 41 sen tapi gagal lah. Dia berjaya naik 48 sen tapi gagal untuk sustain. Dan akhirnya dia pada esoknya dia mempunyai selling pressure yang tinggi menyebabkan kalau kita tengok menyebabkan harga saham JFM ni turun dan pecah beberapa resistance dia, support dia pada 37 sen setengah, 32 sen dan sekarang ni dia menuju ke 25 sen. Tetapi alright, so kalau kita tengok dia turun, dia cuba cari support seterusnya 25 sen tetapi dia bertahan. Dia bertahan dan sekarang ni dia berada di area 32 sen. Di area 32 sen. So kita nak tengok potensi JFM ni. Adakah macam mana kita boleh detect sebelum detect satu counter sebelum dia break macam ni. Menggunakan indikator. Alright, so bila bergerak secara sideways ni aku akan suka menggunakan indikator MACD lah. MACD, RSI dan stochastic untuk cuba cari. Kalau kita tengok pada MACD, alright, tengok kepada MACD. So MACD, dari segi daily, right, dia dah sudah menunjukkan petanda-petanda. Kalau kita tengok dia dah naik dekat sini pada 16 Februari. So harga saham ni dah melepasi kosong dengan kedua-dua line ni melepasi kosong pada 16 Februari lagi. Bermaksud pada harga itu pada 17-18 sen. So sesiapa yang dapat detect pada area sini dan membeli pada area 17 sen, 17 sen setengah ni memang harga yang amat-amat baiklah. Bagi JFM, counter JFM. So kalau kita tengok MACD, menunjukkan ada kekuatan strength dekat situ. Kalau kita zoom in lagi, zoom in lagi, kita tengok pergerakan harga sama tetapi ada petanda-petanda kenaikan dekat sini. So
Sesiapa boleh detect based on MACD, dia akan cuba beli pada harga 18 sen, 13 sen setengah. Okay, dan tunggu harga saham tu bergerak naik. So, kita tengok dia berjaya melepasi beberapa resistor. Okay, so itu cara menggunakan MACD lah. Okay, so kita tengok pada RSI dan stokastik. Okay, RSI stokastik ni untuk lebih kepada entry lah. Okay, RSI ni lebih kepada nak tengok pada kekuatan. Okay, harga saham tu bagaimana. So selalunya di atas 50. Okay, dia mempunyai kekuatan lah untuk naik. So sekarang ni harga saham JFM masih lagi berada di berhampiran dengan overbought. Okay, dan juga stokastik masih lagi berada di bahagian 50. Okay, 50 bahagian tengah lah. So belum lagi berada di bahagian oversold. So stokastik selalu kita akan target cuba beli di area-area oversold kat sini. Okay, area oversold. Okay, so itu daily kita dah nampak ada potensi based on MACD. Okay, so kita tengok pada weekly pula. Okay, so ini menggunakan chart, just pergi kepada menu kat sini. So dia ada weekly, dia ada daily, dia ada monthly. Okay, so kita zoom out sikit. So, kita tengok potensi dia. Alright, so kita tengok daripada segi daily, dari segi weekly, dari segi weekly, MACD juga menunjukkan kenaikan kat sini. Kita tengok bergerak naik selepas golden cross tu. Okay, selepas golden cross kat sini, dia bergerak naik. Okay, dengan harga saham hanya bergerak secara sideways sahaja. Okay, secara sideways sahaja dia bergerak. Okay, dengan harga yang sama, dengan MACD yang bergerak ke atas. Okay, ini dipanggil. Okay, ni lagi satu. Kita boleh guna feature ni. Kita boleh pergi dekat A ni. Okay, dekat huruf A ni, kita letak huruf A dan kita tekan. Okay, mana-mana tempat yang kita boleh nak letak. Okay, sini kan. Kita nak tulis contohnya MACD bullish divergence. See, okay, kan? So ada bullish divergence. So kita besarkan, kita tengok kat sini. Okay, kat sini lah. Nampak sikit kan? Okay. So kita boleh lukis. So ini adalah MACD bullish divergence, di mana di mana harga saham bergerak secara sideways saja dengan MACD bergerak ke atas. Bergerak ke atas. So ini adalah cara-cara menggunakan MACD lah. Okay, cara menggunakan MACD untuk detect bullish divergence. Okay, so dalam masa sama RSI kita tengok masih di bahagian menuju ke arah overbought. Okay, dengan harga stokastik dia, ataupun indikator stokastik dia, sudah mula bergerak ke atas. Okay, cuba mula bergerak ke atas. Alright. Okay, so itu daripada segi weekly. Alright, segi monthly. Alright, kita tengok monthly untuk JFM. Okay, so kalau kita tengok monthly JFM ni, selalunya kita akan jarang guna indikator lah. Sebenarnya depend. Okay, so selalunya monthly ni kita akan cuba cari sebarang reversal. Okay, adakah ada reversal yang akan berlaku pada certain counter lah. Sebab apa monthly ni dia punya time frame dia besar. Okay, so dia akan keluar candlestick per 1 bulan satu lah. Okay, per month, 10 years monthly. Okay, 10 years monthly bermaksud dia akan keluar candlestick 1 bulan satu. So kita tengok secara kasar ni, kita tengok JFM ni, dia dah ada menunjukkan candle reversal kat sini. Dipanggil bullish engulfing. Bullish engulfing. Yang alright, bullish engulfing. Di mana yang hitam ni lebih kecil daripada yang putih. So kalau kita pasang, kalau kita tengok Bollinger Band, adakah boleh nampak Bollinger Band? Bollinger Band tak nampak sangat. So ikut certain selalunya kalau untuk monthly ni, kita cuba cari reversal pattern. Adakah ada potensi untuk counter ni bergerak naik. So based on reversal pattern, pada lebih kurang Februari lagi, Februari dah nampak ada satu reversal pattern. So sebelum 1 Mac, JFM naik dengan pecah beberapa resistance. So kita tengok bahagian daripada Februari lagi, area-area sini. Area-area sini sebenarnya. So dia area-area sini. Dia ada petanda-petanda bahawa dia nak bergerak naik. So itu saja. Aku rasa itu saja. Ini cara-cara aku guna interactive chart dalam M+ lah.
So korang boleh tengok ada kita boleh lukis, kita boleh conteng. So conteng saja. Okay, so kita boleh nampak. So untuk tujuan pembelajaran kita boleh snapshot kat sini. Okay, sini snapshot dan dia akan snap gambar tu lah. Gambar tu so korang boleh kaji dan belajar. Okay, so itu saja untuk penggunaan interaktif chart dalam M+ dan juga review saham untuk JFM lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.